Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah. Ramai kita daripada hari ini mula memperkatakan tentang sunnah Nabi SAW. Ia adalah satu benda yang sihat, satu fenomena yang baik apabila kita mula membicarakan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW untuk diamalkan. Cuma saja cara pemahaman kita itu perlu diteliti dan kadang-kadang perlu diperbetulkan juga. Sebab bagi setengah-setengah orang apabila dia menyebut tentang sunnah Nabi SAW, biasanya dia melihat kepada apa yang dibuat ataupun yang dilakukan sahaja oleh Nabi SAW, maka itulah yang dikira sebagai sunnah. Adapun benda yang Nabi SAW tidak melakukannya, maka mereka tidak mengiranya sebagai sunnah, bahkan mereka terus menghukumnya sebagai bid'ah, dan lebih berat lagi pelakunya dihukumkan sebagai ahli neraka dan sebagainya. Ini adalah satu pemahaman yang perlu kita perbetulkan, kerana apabila kita sebut sunnah itu bukan semata-mata apa yang dilakukan sahaja oleh Nabi SAW, apa yang dibuat oleh Nabi SAW, tetapi termasuklah juga apa yang diucapkan, apa yang dipersetujui oleh Nabi SAW, maka semuanya itu termasuk daripada sunnah. Dan sunnah ni pun kita kena daripada segi takrifnya pun ulama berbeza-beza. Daripada segi disiplin ilmunya, kalau daripada ahli fiqh, sunnah tu dia bererti benda yang kita buat dapat pahala, dan bila kita tinggal tidak mendapat apa-apa. Adapun ahli hadis, orang hadis, mereka mengatakan sunnah itu iaitulah sesuatu yang apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW, daripada akhlaknya, daripada rupa parasnya, maka itu semua termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Sebab tu macam Al-Imam Tirmizi, dia ada satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang mana kitab ini bukan sekadar membincangkan tentang pakaian Nabi SAW, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana ibadatnya Nabi SAW, tetapi termasuklah juga dia membincangkan tentang rupa parah Nabi SAW. Nabi ni orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, rambutnya tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting, ikal mayang sahaja. Maknanya nak bagi tahu ahli hadis, prioriti yang ada pada mereka iaitulah apa saja yang datang daripada Nabi SAW, sama ada perkara tersebut boleh dijadikan dalil ataupun hujah di dalam hukum ataupun tidak. Adapun sunnah di sisi pemahaman ahli usul, iaitulah mereka yang mengkaji dalil, inilah yang biasa dibincangkan dalam banyak pengajian-pengajian, kebiasaannya lah, iaitulah benda yang datang daripada Nabi SAW yang kita boleh jadikan ia sebagai dalil, dan bukan saja terhad kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi apa juga yang datang daripada Nabi, sama ada ucapannya ataupun perbuatannya ataupun iqrar, iaitulah persetujuan ataupun endorsement daripada Nabi SAW, maka semuanya itu termasuk daripada sunnah. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi daripada ucapannya, daripada perbuatannya, dan juga daripada persetujuannya, semuanya termasuk daripada sunnah. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya yang disebut sebagai sunnah itu bukan semata-mata apa yang Nabi buat, tetapi termasuklah apa juga yang Nabi SAW sebut. Sebagai contoh, yang dulu orang biasa duk sebut tentang berapakah bilangan rakaat yang Nabi SAW kerjakan di waktu malam. Ada hadis yang sahih riwayat Aisyah, kata Aisyah, Nabi itu makana yazidu fi Ramadan atau fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi SAW itu tidak pernah lebih, sama ada dalam bulan Ramadan ke tak Ramadan ke, Nabi tidak akan lebih daripada 11 rakaat. Maknanya kalau kita nisbahkan kepada solat tarawih, maknanya Nabi bolehlah kita katakan Nabi kerjakan tarawih sebanyak 8 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 solat witir. Maka adalah orang yang kata yang sunnahnya solat tarawih itu hanyalah dikerjakan sebanyak 8 rakaat saja, adapun lebih daripada itu maka itu bukan daripada sunnah. Sedangkan kita kena tahu, bila kita sebut tentang solat di waktu malam, di sana bukan saja ada sunnah daripada Nabi yang Nabi lakukan, tetapi termasuklah sunnah daripada apa yang Nabi lafazkan. Antaranya termasuklah hadis yang sahih. Nabi SAW sabda, salatul laili masna masna,
solat di waktu malam itu 2 rakaat dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan Nabi SAW tidak menyebut berapakah had maksimalnya. Sebab itu kalau kita tengok ada sebahagian salafun salih macam Imam Ahmad bin Hanbal, pernah diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal pernah satu ketika, lebih-lebih lagi pada musim yang sejuk bila malam tu panjang, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengerjakan solat di waktu malam lebih kurang sebanyak 200 rakaat. 200 rakaat. Adakah kita nak mengatakan bahawa Imam Ahmad itu telah terpesong daripada sunnah Nabi kerana Nabi tidak pernah melakukan 200 rakaat? Sedangkan Imam Ahmad itu digelar sebagai nasirus sunnah, penolong dan juga pembantu kepada sunnah Nabi SAW. Kita katakan tidak, kerana Imam Ahmad memahami daripada sunnah Nabi itu bukan sekadar apa yang Nabi buat 11 rakaat, tetapi termasuklah juga apa yang Nabi sebut, iaitulah solat malam itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan begitulah seterusnya. Termasuklah juga apa yang Nabi SAW persetujui yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun benda itu bukan daripada Nabi, tapi sahabat melakukannya dan benda itu diperakui sendiri oleh Nabi SAW, maka itu juga termasuk daripada sunnah. Contohnya yang paling mudah macam dalam bab doa iftitah ataupun disebut doaul istiftah, doa pembukaan masa kita nak sembahyang. Contohnya macam riwayat Abdullah bin Umar, hadis yang sahih. Riwayat Abdullah bin Umar diceritakan semasa sembahyang Nabi menjadi imam, ada di antara sahabat yang membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lafaz doa ataupun zikir dengan lafaz ini asalnya bukan Nabi yang baca dalam sembahyang, tapi dibaca oleh sahabat yang lain yang masa itu sedang menjadi jemaah, menjadi makmum kepada Nabi SAW, dan bacaannya didengar sendiri oleh Nabi SAW. Lalu bila habis saja sembahyang, Nabi pun tanya, manil qail, siapa yang baca tadi? Lalu sahabat ni pun kata, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, ajibtu laha, aku rasa kagum dengannya, dengan apa yang dibaca. Futihat lahu abwabus sama, futihat lahu abwabus sama, dibuka baginya, futihat lahu abwabus sama, dibuka baginya pintu-pintu langit. Maknanya seolah-olah Nabi SAW nak beritahu bagaimana Allah Ta'ala menerima dengan lapang, kalau istilahnya lapang dada, menerima secara terbuka, menerima seluas-luasnya terhadap amalan apa yang dibaca itu, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, di awal solatnya. Sehingga kata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan peristiwa ini, dia kata sejak daripada hari itu aku tidak pernah tinggal membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kerana memang benda itu tidak dibaca oleh Nabi SAW, tetapi Nabi memperakui akan apa yang dibaca oleh sahabat tersebut. Bahkan Nabi menyatakan tentang kelebihannya, iaitulah dibuka baginya pintu langit. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sunnah itu bukan sekadar apa yang Nabi buat, tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat dan diperakui oleh Nabi SAW, maka itu semua termasuk daripada sunnah. Sebab tu kalau bila kita baca hadis, salah satu hadis dalam hadis 40 Imam Nawawi, bila dibincangkan tentang satu hadis Aisyah, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu perkara yang baru di dalam urusan kami ini, yang dia urusan agama ini, yang mana benda itu bukan daripadanya, maknanya tidak ada asal daripada agama, maka ianya tertolak. Maknanya mafhum mukhalafah, kalau kita pusing hadis ni, maknanya kalaulah benda itu benda baru tetapi benda itu ada asalnya daripada agama, maka tentulah perkara itu adalah perkara yang makbul, perkara yang diterima dalam agama kita. Jadi janganlah kita bermundah-mundah untuk menjatuhkan hukuman terhadap beberapa amalan yang menjadi kebiasaan masyarakat kita dengan semata-mata kita melihat apa yang dibuat ataupun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, kerana dalil itu terlalu luas. Dalil itu terlalu luas, dan dalil itu bukan sekadar merujuk kepada hadis Nabi SAW saja. Bahkan hadis itu perlu dilihat kepada skop yang lebih luas, perlu dilihat kepada riwayat hadis yang lain, perlu al-jam'u bainal haditsain, perlu dihimpunkan di antara dua hadis dan juga hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengannya, supaya kita dapat melihat the whole picture, apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Nabi SAW. Termasuklah juga benda yang paling penting sekali, iaitu merujuk kepada Al-Quran. Lil asaf, kata salah seorang daripada guru saya, dia kata lil asaf, dia kata sangat mendukacitakan, sangat menyedihkan, ramai di kalangan ilmuwan
ataupun ulama bolehlah kita, ataupun kita kata asatizah kita pada hari ini lebih menumpukan tentang perbincangan dalam ilmu hadis, tetapi dalam masa yang sama mereka melupakan tentang Al-Quran. Mereka mendahulukan, seolah-olah mendahulukan hadis lebih besar daripada Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah disebut sebagai muhaimin. Al-Quran lah yang maknanya kira mengawal ataupun menjadi kira ranking yang pertama kepada dalil-dalil yang ada. Dilihat saja kepada hadis, tidak dilihat kepada Al-Quran, maka itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal, satu kesalahan yang sangat besar di dalam kita menghukumkan dalam satu perkara. Sebagai contoh saya nak sebut, contohnya dalam ada satu fatwa yang diberi oleh seorang syekh yang makruf lah. Dia sebut tentang masalah zakatut tijarah, iaitulah zakat perniagaan, yang mana dia pernah memberikan fatwa bahawa zakat perniagaan itu tidak wajib. Zakat perniagaan itu tidak wajib kerana hadis yang menyebut tentang zakat perniagaan itu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuh. Pada unta itu ada sedekahnya, iaitulah ada zakatnya, dan pada kambing itu ada zakatnya, dan juga pada wafil bazzi sadaqatu, dan pada albaz ni maksudnya mata'ul bait, maknanya perkakar rumah, sofa, kursi, meja, almari, katil dan sebagainya. Maknanya bukanlah katil ataupun kursi itu kena keluar zakat, iaitulah barang-barang perhiasan rumah yang diniagakan. Hasil daripada keuntungan perniagaan itu ada lebihan, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi apa status hadis ni? Hadis ini disebut bahawa sebagai, dalam riwayat Abu Daud kalau tak silap, hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif. Maka adalah sebahagian ulama, dan juga ada seorang syekh yang mana dia ni seorang yang mahir dalam bidang hadis, dia mengatakan bahawa zakat perniagaan itu tidak wajib kerana hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan dia telah melupakan bahawa di sana ada ayat Al-Quran yang mewajibkan untuk kita mengeluarkan zakat perniagaan. Seronoklah orang yang gudangnya besar-besar, orang yang ada ladang ada padi ataupun ladang kurma dan sebagainya, dia je yang kena keluar zakat, sedangkan orang yang ada gudang besar-besar tak wajib keluar zakat. Bahkan kadang-kadang keuntungannya lebih berganda daripada orang yang ada ladang. Daripada segi mantik, logik, akal kita pun, logik dalam beragama kita pun memang tak boleh terima orang yang kekayaannya lebih besar tidak wajib keluar zakat berbanding dengan kekayaannya kurang besar. Jadi tak logik lah. Daripada situ pun kita boleh nampak tak logiknya di situ. Dan masalah zakat perniagaan ini bukan sekadar sabit, bukan sekadar disebut di dalam hadis yang dihukumkan sebagai dhaif, tetapi zakat perniagaan ini telah pun disebut di dalam Al-Quran. Hukumnya telah sabit dan Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, keluarkanlah apa yang baik daripada apa yang telah kamu kerjakan. Itulah dia zakat perniagaan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang telah kami keluarkan daripada hasil bumi, iaitulah zakat tanaman dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu pada kita, nak meletakkan hukum ini bukan sekadar melihat kepada sahih ataupun dhaif satu-satu hadis itu, tetapi termasuklah juga daripada fiqhul fuqaha, daripada pemahaman para fuqaha di dalam memahami satu-satu hadis, walaupun kadang-kadang hadis tersebut tidak jelas bagaimana huraian ni. Contoh dalam masalah kedudukan makmum di belakang imam ataupun makmum yang berseorangan ketika sembahyang berjemaah, di manakah kedudukannya? Di manakah kedudukannya? Adakah dia berada di sebelah adakah dia kedudukannya betul-betul tumitnya sama rata dengan imam, ataupun dia perlu ke belakang sedikit? Dalam bab ni ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu bagaimana di waktu malam semasa Nabi SAW salat, dia cuba-cuba nak ikut belakang Nabi SAW, dan dia berdiri sebelah kiri Nabi SAW. Lalu bila Nabi SAW perasan dia berada di sebelah kiri, lalu Nabi SAW mengambil tangannya dan meletakkannya ke sebelah kanan. Ada riwayat yang kata Nabi ambil telinganya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebut faja'alani hidha'ahu, lalu Nabi SAW menjadikan, maknanya tumit dia, tumit hidha' ni maknanya kasut lah, ataupun maknanya kaki lah,
Maknanya kaki Nabi SAW menjadikan kaki Abdullah bin Abbas dan kakinya sama rata. Maknanya antara tumit dengan tumit itu sama, tidak dikebelakangkan sedikit. Dan memang pun dalam bab ni tidak ada satu dalil yang jelas yang mengatakan bahawa makmum kalau berseorangan itu hendaklah berada di belakang imam. Sebab itulah kalau kita tengok ada sebahagian fuqaha, sebilangan kecil fuqaha, dia kata makmum walaupun seorang maka kedudukannya hendaklah selari dengan tumit imam. Tetapi kalau kita tengok jumhur fuqaha, kebanyakan fuqaha, mereka mengatakan, termasuklah daripada ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang mana di belakang mazhab ini terdiri daripada puluhan ribu ataupun ratusan ribu daripada ulama yang berpegang kepada mazhab yang jumhur ini, yang tiga ini, mengatakan bahawa walaupun tidak ada nas, walaupun tidak ada dalil yang jelas, hatta yang sahih sekalipun, mengatakan bahawa makmum berseorangan itu hendaklah belakang sikit daripada tumit imam, tetapi kebanyakan daripada mereka mengatakan walaupun seorang makmum mestilah berada di belakang. Daripada mana mereka dapat pemahaman ini? Berdasarkan kepada hadis yang lain, Nabi kata innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya imam itu diikuti. Dan biasanya bila diikut orang tu di depan, yang mengikut kedudukannya hendaklah berada di belakang. Rutbatul makmum taqtadi ta'akhur. Maknanya bila makmum yang mengikut, maka secara mantiknya, secara logiknya mesti dia berada di belakang. Sebab tu disebut makmum walaupun seorang hendaklah berada di belakang imam, tumit imam. Ada yang sebut jarak lebih kurang 4 jari, ada juga yang disebut tumit makmum hendaklah belakang sedikit daripada tumit imam, bighaddin nazar, walaupun tidak ada dalil yang jelas yang menceritakan tentang masalah ini, tetapi itulah pandangan yang dipegang oleh majoriti fuqaha. Maknanya takkan kita nak bagi tahu majoriti, kebanyakan ulama ni tak reti hadis. Kalaulah mereka nak pegang kepada hadis Abdullah bin Abbas tadi, nescaya kesemua akan kata tumit makmum hendaklah selari dengan tumit imam. Maknanya pandangan ini dalam fiqh memang ada, tapi kebanyakan ulama kata makmum walaupun seorang hendaklah belakang sikit daripada tumit imam. Itu sebagai contohnya lah. Maknanya nak bagi tahu pada kita, hukum tidak dijatuhkan semata-mata kepada sahih ataupun dhaifnya hadis, tetapi melihat juga kepada pemahaman para fuqaha. Sebab itulah saya tertarik dengan apa yang pernah disebut oleh guru saya. Katanya dia kata hifzuddin laisa faqat birriwayah bal bima hafizahullahu min fiqhil fuqaha. Katanya memelihara agama itu bukan sekadar dengan kita menjaga ataupun memelihara riwayat-riwayat hadis, membezakan antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif, tetapi termasuklah juga daripada memelihara agama, iaitulah memelihara pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh para fuqaha kita, imam-imam mazhab, kerana mereka telah memahami sedalam-dalamnya, bukan sekadar melihat kepada sahih ataupun dhaifnya hadis, tetapi mereka juga melihat kepada pemahaman, kepada fiqahnya, dan juga kepada melihat kepada dalil-dalil yang lain. Maknanya di sini kita nak bagi tahu bahawa nak meletakkan satu-satu hukum itu bukanlah satu kerja yang mudah. Sebab tu dalam bab hadis ada satu ibarah yang disebut oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, salah seorang daripada guru Imam Syafi'i, semasa Imam Syafi'i berada di Mekah. Kata dia, al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan. Hadis itu menyesatkan melainkan bagi orang yang faqih. Maknanya orang yang betul-betul mendalami, memahami ilmu hadis, maka barulah pemahaman mereka tidak menyimpang dan tidak sesat. Ala kulli hal, apa yang penting bagi kita perlu belajar, dan belajar itu perlulah kepada sistem yang betul. Maknanya ilmu itu perlulah tadarruj, perlulah berperingkat, dan perlu kepada maratib, tingkatan-tingkatan. Maknanya kalau kita ni baru nak berjinak-jinak dengan ilmu, maknanya tak payahlah kita belajar hadis yang berat-berat. Sebab kata salah seorang daripada guru saya pun, hadis ini, kitab-kitab hadis adalah bacaan para ulama. Adapun kita kalau nak merujuk kepada hukum-hukum, maka rujuklah kepada kitab-kitab fiqah. Contohnya macam sekarang para ulama ada mengarang mutun, maknanya ringkasan-ringkasan. Kata guru saya, kadang-kadang kalau kita baca kitab fiqah itu pun, satu line muka surat tu kadang-kadang kita telah mendapat mungkin 10 ataupun 20, mungkin 30 faedah daripadanya, berbanding dengan kita belajar ilmu hadis, satu muka surat kadang-kadang masalah tu pun tak selesai, kita terpaksa postpone pada waktu-waktu yang lain. Sebab tu macam Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, pernah dia menyebut bahawa dia telah
dia telah mengkaji satu masalah itu, telah mengkaji beberapa hadis selama berpuluh-puluh tahun lamanya, tetapi dia masih lagi tidak dapat menemukan jawapannya. Itu Imam Malik. Imam Malik salah seorang daripada a'immah al-mujtahidin, daripada imam-imam mazhab yang besar. Itu pun dia tidak dapat menjumpai jawapannya, apatah lagi kita yang tidak sama kedudukan macam mereka. Jadi maknanya teruskan belajar, tetapi belajar itu perlu kepada tingkatan yang betul supaya pemahaman kita tidak salah. Dan kita perlu faham tujuan daripada kita belajar itu bukan sekadar untuk kita menambahkan maklumat sakafah, maklumat maklumat ilmu kita, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk kita beramal setelah kita belajar. Tidaklah namanya ilmu melainkan setelah kita beramal dengan ilmu tersebut. Jadi insya-Allah mungkin kita pada sesi yang akan datang mungkin kita boleh bincangkan masalah ini dan juga perkara-perkara yang lain dengan lebih luas nanti, dengan lebih luas lagi. Jadi cukup sekadar itu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.